Hari ini ialah hari Sabat yang diberkati. Saya bersyukur kepada Bapa Syurgawi kerana membenarkan kita beribadah bersama dengan Ibu Syurgawi pada hari Sabat ini. Tajuk khutbah yang akan saya kongsikan dengan anda pada hari ini ialah anda akan diajar oleh Tuhan. Di bawah tajuk ini, marilah kita mengambil masa untuk mengkaji firman Tuhan. Kalian semua, kita mahu pergi ke kerajaan syurga, bukan? Kalau begitu, siapakah yang dapat pergi ke syurga? Orang yang diajar oleh Tuhan akan memasuki syurga, betul? Di dunia ini, ada ramai guru dan banyak ajaran. Tetapi untuk pergi ke syurga, kita mesti diajar oleh Tuhan. Hanya orang yang menerima ajaran daripada Tuhan boleh memasuki kerajaan Tuhan. Walaupun gereja sebanyak pasir di pantai, kita perlu memeriksa sama ada mereka diajar oleh Tuhan atau tidak. Pada zaman ini, kita perlu serius memikirkannya dengan hal keselamatan kita. Hari ini, begitu banyak gereja mendakwa bahawa mereka mempunyai iman yang betul dan ajaran Tuhan yang sebenar. Setiap gereja berkata bahawa kepercayaan mereka adalah betul. Jadi, kita perlu mempunyai kebijaksanaan untuk membezakan sama ada sesuatu ajaran itu datang daripada Tuhan atau tidak. Kalau begitu, bagaimanakah kita dapat mengetahui sama ada gereja itu diajar oleh Tuhan? Kita dapat ketahuinya melalui perbuatan mereka. Marilah melihat buku Yesaya bab 54 dan menjadi anak Sion yang dapat memasuki kerajaan syurga yang mulia dengan sambutan hangat. Buku Yesaya bab 54 ayat 13. Maka segala anakmu akan diajar oleh siapa? Diajar oleh Tuhan. Dan bersalah kelak selamat segala anakmu. Tanpa diajar oleh Tuhan, kita tidak akan selamat. Kita tidak boleh mempunyai kehidupan kekal atau kerajaan syurga. Kalau begitu, kita perlu pastikan sama ada kita diajar oleh Tuhan atau tidak. Marilah pergi ke buku Yohanes bab 6 ayat 45. Buku Yohanes bab 6 ayat 45. Ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Tuhan. Nabi manakah yang menulis mereka akan diajar oleh Tuhan? Nabi Yesaya. Hal ini tertulis di dalam buku Yesaya bab 54. Dan mereka semua akan diajar oleh Tuhan. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Yesus berkata bahawa hanya orang yang belajar daripada Tuhan dapat datang kepada Dia. Firman ini berkesan pada masa kedatangannya yang pertama dan juga kedatangannya yang kedua. Pada masa kedatangannya yang pertama, orang yang diajar oleh Yesus dan menerima ajaran daripadanya menjadi murid-murid kebenaran serta mendapat keselamatan. Sama juga, pada akhir zaman ini, hanya orang yang diajar oleh Kristus yang datang kali kedua boleh memasuki kerajaan syurga yang abadi. Tuhan meramalkan hal itu dan menyedarkan kita kepada hakikat itu melalui para nabi. Gereja-gereja yang tidak diajar oleh Tuhan, luarannya mungkin kelihatan seperti gereja juga. Tetapi memandangkan mereka tidak mempunyai ajaran-ajaran Tuhan di dalamnya, mereka tidak dapat mengelakkan diri daripada menerima hukuman neraka yang abadi. Di dalam buku Mikha bab 4, marilah pelajari ramalan tentang tempat di mana orang mendengar dan belajar daripada Bapa. Tempat di mana orang diajar oleh Tuhan.
Buku Mika bab 4 ayat 1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Di sini dikatakan, pada hari-hari yang terakhir. Inilah ramalan tentang akhir zaman. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Tuhan Yakub, supaya ia melakukan apa? Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya." Dikatakan bahawa Tuhan sendiri akan mengajarkan kita jalan-jalannya. Kalau begitu, di manakah dia akan mengajar tentang jalan-jalannya? Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Tuhan Yakub." Apakah gunung Tuhan? Dikatakan, mari kita naik ke Sion, rumah Tuhan. Dia akan mengajar kita jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Orang yang tidak diajar oleh Tuhan tidak boleh pergi ke kerajaan syurga. Pada kedatangan Yesus buat kali pertama dan juga kedatangannya yang kedua. Sebab itulah mengetahui sama ada kita diajar oleh Tuhan atau tidak ialah hal yang sangat penting. Nabi meramalkan bahawa hukum akan keluar dari Sion, firman Tuhan dari Yerusalem. Kalau begitu, siapakah mengajarkan hukum yang keluar dari Sion? Tuhan. Di manakah Tuhan mengajarkan orang? Di Sion. Apakah yang dia ajarkan? Hukum Tuhan. Dalam erti kata lain, Tuhan mengajarkan orang tentang kebenaran perjanjian baru, yaitu hukum Tuhan. Orang yang diajarkan tentang hukum Tuhan akan pergi ke kerajaan syurga yang abadi. Ramai orang sering bertanya, siapakah yang akan pergi ke syurga? Jawapannya mudah. Orang yang diajar oleh Tuhan akan pergi ke sana. Bagi soalan sama ada kita diajar oleh Tuhan atau syaitan, Alkitab memberitahu kita tentang jawapannya dengan jelas. Orang yang diajar oleh Tuhan menerima hukum yang keluar dari Sion seperti sedia ada. Kita harus terus menerima ajaran dan pengajaran daripada Tuhan pada akhir zaman ini. Kalau begitu, Sion merujuk kepada apa? Menurut buku Yesaya bab 33 ayat 20, Sion merujuk kepada tempat di mana perayaan Tuhan disambut. Hari ini, di manakah Sion? Gereja Tuhan kita ialah Sion yang diramalkan di dalam Alkitab. Kalau begitu, siapakah yang mesti tinggal di Sion? Tuhan yang mengisytiharkan hukum dan mengajarkannya mesti tinggal di Sion. Gereja tempat di mana Tuhan tinggal, mengajar dan mengisytiharkan hukum ialah gereja yang diajar oleh Tuhan. Itulah gereja yang mematuhi ajaran-ajaran Tuhan dan yang mempraktikkan firman Tuhan. Marilah melihat buku Matius bab 7. Buku Matius bab 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan syurga. Melainkan, siapakah yang boleh masuk? Dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di syurga. Pada akhir zaman ini, Tuhan telah datang ke Sion dan mengajarkan kita jalan-jalannya. Tuhan telah membenarkan kita mempelajari kebenaran perjanjian baru dan mengajarkan kita realiti perjanjian baru. Siapakah dia? Bapa mengajar kita tentang Tuhan Ibu. Dan dia menuliskannya dengan tangan. Yosua mengikut Musa.
Petrus mengikut Yesus dan aku mengikut siapa? Aku mengikut ibu. Seperti ini, Bapa menunjukkan teladan kepada kita untuk mengikut ibu. Apabila dia datang ke bumi, dia memberitahu dengan jelas tentang realiti hukum perjanjian baru pada zaman sekarang. Menurut buku Galatia bab 4, ada dua orang perempuan dalam keluarga Abraham. Hagar, yaitu hamba perempuan, dan Sarah, yaitu isteri Abraham. Kalau begitu, Sarah diumpamakan sebagai perjanjian apa? Dia diumpamakan sebagai perjanjian baru. Dalam arti kata lain, Abraham mewakili Tuhan dan Sarah, yaitu isteri Abraham, mewakili siapa? Dia mewakili Tuhan Ibu. Di dalam buku Galatia bab 4, Sarah diumpamakan sebagai perjanjian apa? Dia diumpamakan sebagai perjanjian baru. Kesimpulan akhir dari semua hukum, ketetapan dan peraturan ialah Tuhan kita. Jadi, apakah yang Yesus katakan tentang peranan hukum? Dia berkata bahawa hukum berperanan menuntun kita kepada Kristus. Rasul Paulus jelas mengatakan itu. Melalui firman Alkitab ini, kita boleh memahami bahawa hukum perjanjian lama dan hukum perjanjian baru juga berperanan untuk menuntun kita kepada Tuhan. Dengan berbuat demikian, walaupun Tuhan datang ke bumi dalam badan manusia, Dia membenarkan kita mengenali dan menerimanya melalui hukum yang memberikan kita kebijaksanaan untuk mengenali Tuhan sepenuhnya. Kita tidak harus berfikir bahawa semua orang yang memanggil Tuhan, Tuhan, itu mempercayai Dia. Kita perlu memeriksa sama ada mereka berada dalam perjanjian baru, menyambut hari Sabat dan Paskah. Orang yang menyedari kebenaran perjanjian baru sepenuhnya dapat menerima realiti perjanjian baru. Dalam erti kata lain, mereka dapat menerima ibu, iaitu realiti perjanjian baru. Sebab itulah Bapa datang ke bumi pada akhir zaman untuk mengajarkan tentang ibu syurgawi kita. Terutamanya, Bapa syurgawi mengajarkan kebenaran ibu syurgawi ini hanya kepada umatnya yang berada dalam kebenaran perjanjian baru. Sekarang, kita harus mematuhi semua ajaran Bapa. Apabila kita menerima ajaran-ajaran Dia dan mengikutnya, kita semua boleh menjadi anak Sion yang memasuki kerajaan syurga yang abadi. Marilah melihat buku Ibrani bab 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Untuk menganugerahkan keselamatan, Bapa menyatakan diri ke bumi buat kali keberapa? Sekali lagi. Kalau begitu, ke manakah Dia datang? Dari manakah penyelamat diramalkan untuk datang? Alkitab meramalkan bahawa penyelamat akan datang dari Sion dan akan mengajar anak-anaknya tentang sesuatu di Sion. Apakah itu? Hukum, ketetapan, dan jalan-jalan Tuhan yang akan Dia ajar. Menurut ramalan ini, Tuhan datang dan mengisytiharkan semua hukum perjanjian baru. Namun, apakah kesimpulan perjanjian baru? Ibu syurgawi. Jadi, apabila Bapa menyambut Paskah perjanjian baru terakhirnya pada tahun 1984, Dia mendedahkan ibu kepada kita. Walaupun gereja kita ada di kawasan Dongdaemun, Seoul, Bapa membimbing ibadah Paskah di Dewan Perkawinan dan bukannya di gereja. Gereja kita berada berdekatan, tetapi Bapa menyuruh saya menempah Dewan Perkawinan, jadi saya pergi membuat kontrak dan kami menyambut Paskah di Dewan Perkawinan itu. Tahun ini, di manakah kita menyambut Paskah? Kita semua menyambutnya di gereja, yaitu Sion.
Bukankah ia pelik jika kita disuruh persiapkan Paskah di Dewan Perkawinan dan mengenepikan gereja? Lagipun, kita ada gereja sendiri. Kami menyambut Paskah di Dewan Perkawinan bukan kerana kami tidak mempunyai tempat untuk menyambutnya. Walaupun kita mempunyai sebuah gereja untuk beribadah, Bapa menyuruh saya menempah Dewan Perkawinan dan menyambut Paskah terakhir di Dewan Perkawinan sebelum naik ke syurga. Dengan itu, Bapa memberitahu dan menyedarkan kita tentang kewujudan Ibu sebagai kehendak terakhirnya sebelum pergi ke syurga. Apabila Yesus datang ke bumi buat kali pertama, dia menyambut Paskah selama 3 tahun pelayanannya, betul? Walaupun dia menyambut Paskah setiap tahun, dia tidak berkata, ini ialah perjanjian baru pada masa yang lain. Tetapi hanya pada Paskah terakhir, dia berkata, cawan ini ialah perjanjian baru dalam darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Janji ini diberikan pada Paskah terakhirnya. Sama juga dengan kedatangannya yang kedua. Paskah terakhirnya untuk menamatkan 37 tahun pelayanannya di bumi ialah Paskah pada tahun 1984. Biasanya Bapa melakukan kerja penginjilan di kawasan Busan. Jadi dia selalu menyambut Paskah di Busan. Namun, untuk Paskah tahun 1984, dia datang ke Seoul, tempat di mana Ibu berada, dan menyambut Paskah serta mendedahkan kewujudan Ibu kepada kita. Dengan ini, Bapa meninggalkan ajaran-ajaran yang penting tentang Ibu sebelum naik ke syurga. 37 tahun jalan Injil yang Bapa lalui adalah sunyi. Tiada orang yang mengakuinya. Semuanya berpaling daripada Bapa, menafikan dia. Walaupun dia membawa kebenaran kehidupan, tiada orang yang menganggap kebenaran itu sebagai kehidupan. Semenjak Bapa naik ke syurga, Ibu membimbing Sion kita. Kemudian, keadaan kerja penginjilan bertambah baik sedikit demi sedikit. Dan dia membuka jalan bagi Injil agar semakin banyak tersebar dari kawasan kecil ke bandar dan dari bandar besar ke negara besar. Jadi, pada akhir zaman ini juga, kita harus mengetahui mengapakah kita perlu menyambut hari Sabat, Paskah, semua ajaran, peraturan dan hukum perjanjian baru yang diberi oleh Tuhan. Kerana akhirnya, siapakah yang akan kita temui di dalam kebenaran? Yesus Kristus menjadi apa kepada hukum? Alkitab berkata bahawa dia menjadi penyudah hukum. Apabila Yesus datang buat kali pertama, dia menjadi pelengkap perjanjian lama dan penyudah hukum lama. Kalau begitu, siapakah yang boleh menjadi pelengkap hukum perjanjian baru ditubuhkan pada kedatangan Yesus yang pertama? Ibu syurgawi ialah pelengkap perjanjian baru. Kita semua sebagai anak Tuhan harus pahatkan ajaran ini jauh di lubuk hati kita. Sekaranglah masanya bagi kita untuk menjadi matang dan memahami kebenaran sepenuhnya. Apabila kita bergantung hidup pada susu dan bukannya makanan pebejal, kebanyakan daripada kita belajar tentang hari Sabat, Paskah, peraturan Melkizedek dan 7 perayaan dalam 3 kali di dalam Alkitab. Namun, kesimpulan dari semua ini ialah Tuhan Ibu. Ibu ialah penyudah perjanjian baru. Sebab itulah di dalam buku Wahyu bab 22 tertulis bahawa roh dan pengantin perempuan itu muncul dan berkata, "Jika anda mahu menerima kehidupan, datanglah kepada kami." Kita perlu memahami kehendak Bapa. Mengenai kemunculan Ibu, Bapa berkata, "Aku mengikut Ibu." Sama seperti Petrus mengikut Yesus dan Elisa mengikut Elia. Aku mengikut Ibu. Kita mesti pahatkan di hati kita sekali lagi. Mengapakah Tuhan menuliskan itu? Pada zaman ini, Ibu mengajar kita dan membimbing Sion. Jadi kita harus mengikut bimbingan kudus serta firman Ibu Syurgawi dengan kepatuhan dan kegembiraan serta pergi ke syurga tanpa gagal. Marilah melihat buku Wahyu bab 22 ayat 17.
Roh dan pengantin perempuan itu berkata, kita telah belajar ayat ini banyak kali. Roh merujuk kepada Tuhan Bapa, betul? Dan pengantin perempuan Bapa ialah Ibu Syurgawi. Jadi Bapa dan Ibu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Datang kepada siapa? Kepada roh dan pengantin perempuan. Maksudnya, cari serta datanglah kepada Bapa dan Ibu. Dalam perjalanan pergi kepada Bapa dan Ibu, banyak duri yang menghalang jalan. Duri ialah peraturan manusia, adat yang dibuat oleh dunia. Kita dikurung di dalamnya. Tetapi Tuhan memberitahu kita tentang hari Sabat, Paskah, dan membenarkan kita mengetahui bahawa penyembahan salib ialah penyembahan berhala. Dengan memberitahukan kita tentang semua ini, Tuhan membimbing kita untuk mencari roh dan pengantin perempuan. Sebab itulah syarat untuk menerima Roh Kudus seperti hujan akhir musim ialah mengenali Tuhan, bukan? Walaupun orang pergi beribadah setiap awal pagi atau berdoa sepanjang malam pada setiap minggu, jika tidak mengenali Tuhan, bolehkah mereka menerima berkat Roh Kudus? Tidak. Untuk sebab itu, roh dan pengantin perempuan berkata, marilah, dan menyuruh kita untuk mencari serta datang kepada roh dan pengantin perempuan. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Apabila anda memahami tentang hal kehidupan, anda akan menyedari, mengenali Bapa dan Ibu ialah Roh Kudus. Itulah hal yang menerima Roh Kudus. Kebenaran kita ialah Roh Kudus, betul? Bolehkah sesiapa sahaja menerima Roh Kudus? Bolehkah sesiapa sahaja memahami kebenaran kita dan menerimanya? Tidak. Sebab itulah orang yang menyedari Bapa dan Ibu serta menerima mereka dapat mempercayai semua kebenaran perjanjian baru dan mengikutnya. Kalau begitu, adakah anda fikir iblis akan membenarkan orang mencari Bapa dan Ibu serta mempercayai mereka dengan mudah? Tidak. Dia tidak membenarkan orang mempercayai Tuhan dengan mudah. Dia banyak mengucapkan fitnah dan cercaan. Dia membuat keadaan dan persekitaran yang tidak bagus di sekeliling kita. Tuhan sudah pun mengetahui hal itu dan berkata terlebih dahulu, iblis iaitu musuh kita akan berterusan menghalang kamu dan mengganggu kamu, supaya kemuliaan terang Tuhan tidak akan didedahkan. Namun, janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Tuhan sudah pun meramalkan bahawa perkara itu akan berlaku. Marilah melihat buku 2 Korintus bab 4. Buku 2 Korintus bab 4 ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk siapa? Maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Maksudnya, orang yang tidak akan memasuki syurga tidak dapat menerima Injil. Tetapi orang yang akan memasuki syurga dapat menerima Injil. Ayat 4 dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Siapakah Tuhan zaman ini? Iblis. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh iblis. Iblis membutakan fikiran manusia, supaya mereka tidak dapat mempunyai minda yang sedar sepenuhnya. Memandangkan iblis membutakan fikiran mereka, mereka berasa bahawa ini betul apabila mereka mendengar ini. Dan itu betul apabila mereka mendengar itu. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Iblis menyembunyikan kemuliaan Tuhan supaya tidak terdedah dan membutakan fikiran manusia. Namun, Kristus yang adalah gambaran Tuhan. Marilah melihat ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Tuhan yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan yang nampak pada wajah Kristus. Iblis selalu menghalang Injil supaya cahaya kemuliaan Tuhan tidak bersinar terang.
Dia memalukan Tuhan dan menghalang kerjanya supaya manusia tidak boleh mempercayai Tuhan. Dia mengulangi kerja ini pada kedatangan Yesus buat kali pertama dan juga kali kedua. Kerana iblis tetap sama, baik sekarang maupun pada masa itu. Tetapi di dunia rohani, tiada batasan masa dan ruang. Iblis menghalang Injil dan menyebabkan manusia tidak mempercayai Tuhan dengan kaedah sama yang dia gunakan pada kedatangan Yesus buat kali pertama. Namun, Tuhan kita datang ke bumi buat kali kedua dan membezakan umat Tuhan sepenuhnya melalui kebenaran Paskah Perjanjian Baru dan melalui sejarah keluarga Abraham. Tuhan kita mendedahkan sepenuhnya bahawa pelengkap Perjanjian Baru, iaitu realiti Perjanjian Baru, ialah Ibu Syurgawi Yerusalem. Tuhan menghubungkan Sarah, iaitu perempuan merdeka, dengan Perjanjian Baru dan membiarkan Perjanjian Baru disempurnakan melalui Ibu Syurgawi. Bapa tidak berkata, ikutlah aku, tetapi berkata, aku mengikut ibu. Mengapakah dia meninggalkan firman sebegitu kepada kita? Dia mengajar kita tentang hari Sabat, memulihkan Paskah yang hilang pada zaman kegelapan. Dia telah memulihkan semua Perjanjian Baru. Namun, mengapakah dia meninggalkan firman, aku mengikut ibu kepada kita? Kerana yang melengkapkan Perjanjian Baru ialah siapa? Kristus Yesus ialah penyudah Perjanjian Lama. Jadi tertulis, Kristus ialah penyudah hukum. Sama juga, Ibu Syurgawi Yerusalem Baru ialah kemuncak hukum baru. Inilah ajaran Bapa kita yang datang kali kedua. Orang yang menerima Roh Kudus ialah orang yang telah datang kepada roh dan pengantin perempuan. Orang yang tidak datang kepada roh dan pengantin perempuan tidak dapat menerima Roh Kudus seperti hujan akhir musim daripada Tuhan. Marilah pahatkan sekali lagi ajaran-ajaran ini jauh di lubuk hati kita. Ibu Syurgawi kita bersama dengan kita. Jika kita benar-benar menyedari tentang kebenaran Perjanjian Baru dan mempercayainya, iman kita akan menjadi sempurna dengan iman dalam Ibu. Itu akan menjadi bukti bahawa kita menyedari Perjanjian Baru dengan pemahaman penuh dan menjadi orang yang mempraktikkan kehendak Tuhan. Saya berharap kita boleh kembali ke rumah abadi kita. Saya sangat menanti-nantikan hari bila kita hidup bersama dengan Bapa dan Ibu Syurgawi, menikmati kehidupan kekal serta berkat buat selama-lamanya dan memberikan kemuliaan kepada Tuhan sepuas hati kita. Memimpikan hari itu, marilah bersatu dan bekerja demi misi penginjilan manusia seaktifnya. Saya meminta kepada anda, semua ahli Sion, untuk memberikan kemuliaan serta kesyukuran kepada Bapa dan Ibu agar masa seterusnya pada hari Sabat ini dapat lebih diberkati dan anda boleh menerima limpahan Roh Kudus seperti hujan akhir musim. Dengan ini saya tamatkan khutbah. Terima kasih banyak.